Nabi akan senaraikan kepada kita lebih daripada 6, 7, mungkin 8 ciri-ciri seseorang itu Imam Mahdi. Sangat banyak yang digariskan oleh Rasulullah. Yang pertama, Imam Mahdi itu akan keluar ketika mana kezaliman dan kejahatan memenuhi muka bumi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mestilah seorang lelaki. Alhamdulillah, sepanjang 1400 tahun belum ada lagi wanita yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi palsu ni banyak di India, di serata dunia yang mengaku ni banyak. Dan yang ketiganya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, namanya mesti Muhammad, nama ayahnya mesti Abdullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi SAW, Imam Mahdi yang original ni, kata Nabi dalam satu hadis lain, juga dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Sanad yang sahih, Nabi kata, Al-Mahdiyu minna ahlal bait yuslihuhu Allahu fi laylah. Mahdi mesti dari keturunan kami, kata Rasulullah waktu Nabi hidup. Nabi bagi tahu kat sahabat supaya sahabat sampaikan kepada kita pada malam ni. Satu generasi ke satu generasi ke satu generasi, hadis ni sampai kepada kita. Nabi kata Mahdi mesti keturunan kami. Maksudnya tuan-tuan, Ahlul Bait ni ada ke tidak? Ahlul Bait mesti ada. Siapa yang mengingkari kewujudan Ahlul Bait, dia mengingkari kewujudan Imam Mahdi. Kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengingkari kewujudan Imam Mahdi meletakkan imannya pada tahap yang paling bahaya. Nabi sebut sendiri, Nabi kata Mahdi mesti ahli keluarga aku, Ahlul Bait. Hadis ni. Ada orang dia kata Ahlul Bait tak ada dah zaman ni, Ahlul Bait Hasan Hussein saja. Allahu Akbar. Fatwa tu tak pernah dikeluarkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fatwa tu kita hanya kedengaran 200 tahun kebelakangan ni saja daripada sekumpulan pihak. Sebahagian, mereka pun tak semua, sebahagian daripada mereka. Ada ustaz-ustaz mereka sebut Ahlul Bait ni mana ada dah zaman ni. Astaghfirullah, taubat kepada Allah. Kalau Ahlul Bait sudah tidak ada, ni Imam Mahdi nak datang zaman bila? Imam Mahdi akan datang lagi hujung zamannya, dan dia adalah Ahlul Bait. Nabi sendiri yang sebut, Al-Mahdiyu minna ahlal bait. Maka Ahlul Bait Nabi sekarang ni tuan-tuan disebutkan oleh Dr. Ali Jum'ah, mufti nombor 1, bekas mufti nombor 1 Mesir, negara yang paling ramai ulama di kalangan negara-negara umat Islam sedunia, paling ramai di Mesir. Dr. Ali Jum'ah kata lebih kurang 20 juta Ahlul Bait yang berada di seluruh dunia hari ini. Antara mereka, salah seorang daripada mereka ialah Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Imam Mahdi ini mestilah daripada keturunan Nabi. Hasan ke Hussein ustaz? Itu khilaf di kalangan ulama, tak kisah. Kedua-duanya keturunan Rasulullah. Sama ada daripada susur galur Hasan ataupun daripada susur galur Hussein. Hari ini semua ahli keluarga Nabi sama ada Al-Hasani ataupun Al-Husaini. Al-Abu Lahabi tak ada. Daripada susur galur lain mustahil. Sama ada Al-Hasani ataupun Al-Husaini sahaja. 90% ahli keluarga Nabi meninggal pada zaman Sayyidina Ali, dibunuh dalam peperangan. 90%. Hanya yang tinggal ketika itu Al-Imam Ali Zainul Abidin sahaja yang cicit-cicit Nabi SAW. Itu cerita lain. Kata Dr. Ali Jum'ah, Allah menjaga keturunan Rasulullah ini sebagai tanda mukjizat, walaupun tinggal satu-satunya keturunan Rasulullah ketika itu, tetapi hari ini keturunan itu disebarkan oleh Allah ke seluruh muka bumi ini. Termasuklah di Malaysia pun ada yang Ahlul Bait. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam, kata Nabi SAW dalam satu hadis, Mahdi itu mestilah orang Madinah. Mesti orang Madinah, dia bukan orang Mekah. Dia mesti dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah, membesar di sana, kata Rasulullah SAW. Setelah dilahirkan di Madinah, bila dia akan dilahirkan? Ini soalan. Yang itu tidak ada jawapan. Nabi tak pernah bagi tahu secara terperinci bilakah dia akan dilahirkan, tak ada. Cuma Muhammad ibn Abdullah ini akan dilahirkan hasil perkahwinan ayahnya yang bernama Abdullah lah. Maksudnya dia lahir dengan sempurna seperti manusia biasa yang lain. Ayahnya keturunan Rasulullah, ibunya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Mahdi ni. Abdullah ayahnya keturunan Rasulullah, ibunya banyak pendapat juga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan lahir satu hari nanti seperti seorang bayi biasa yang lain, kemudian membesar. Nabi kata sampailah umurnya di antara 30 hingga 40 tahun, ketika itu beliau akan dibai'ah. Itu syarat yang seterusnya. Maka di antara usia 30 hingga 40, Imam Mahdi, pemuda keturunan Nabi itu, akan meninggalkan Madinah, kemudian pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Beliau akan dibai'ah. Beliau mesti dibai'ah. Ini syarat seterusnya. Imam Mahdi mesti dibai'ah di hadapan Kaabah bainar rukni wal maqam. Itu hadis yang sahih ataupun hasan hadis tu.
Nabi kata beliau mesti dibai'ah di antara Hajar Aswad dan juga Maqam Ibrahim. Di antara itu, di situ beliau akan dibai'ah. Bai'ah ni macam mana tuan-tuan? Bai'ah ini dilantik oleh orang ramai ketika tu secara susunan Allah Azza wa Jalla, Allah yang gerakkan, iaitu beliau pergi, saya rasa mengerjakan haji, sebab ada hadis dhaif yang menyebutkan bahawa beliau akan dibai'ah pada bulan Muharram. Maksudnya Zulqa'dah bukan mesti haji, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Hadis dhaif lain menyebutkan bahawa pada musim haji itu akan berlaku kekacauan dan pertumpahan darah di Mina. Maksudnya mungkin peperangan, mungkin peperangan. Sebab tu saya sebut yang tu hadis dhaif. Yang sahihnya, Imam Mahdi akan dibai'ah di antara Rukni wal Maqam, di antara Hajar Aswad dan juga Maqam Ibrahim. Di situ dibai'ah pada bulan Muharram. Ketika dia sampai, ada di kalangan para ulama yang telah pun berhimpun di kota Mekah ketika itu tanpa disusun oleh sesiapa. Dengan tergerak hati, mereka rasa untuk membai'ah seorang lelaki yang disebutkan oleh Rasulullah dengan gelaran Al-Mahdi. Lalu para ulama ini mencari-cari lelaki ini. Tahun tersebut Allah menggerakkan hati mereka untuk mencari lelaki ini. Maka masing-masing mencari. Akhirnya mereka jumpa lelaki-lelaki ini, pemuda ni. Lalu disuruh menjadi ketua kepada umat Islam. Dia tak mau, ditolak. Dia pun melarikan diri ke Madinah balik. Kemudian di Madinah juga berlaku kekacauan. Kerana berlaku kekacauan di Madinah, Imam Mahdi akan melarikan diri semula ke Mekah ketika itu. Para ulama yang datang daripada Syam dan juga para ulama yang datang daripada Iraq, Al-Abdal daripada Syam dan juga para ulama daripada Iraq akan datang, akhirnya menyuruh supaya Imam Mahdi menerima perkara ini. Sebab setelah berbincang, bersembang dengan Imam Mahdi dan sebagainya, ternyata pada Imam Mahdi terdapat sebahagian besar daripada tanda-tanda ini. Dia orang Madinah, dia pemuda keturunan Nabi, ibu dan ayahnya keturunan Rasulullah, sekian-sekian. Ulama semak, kamulah lelaki yang dimaksudkan oleh Nabi. Ulama lebih tahu tanda-tanda ni kerana mereka juga menghafal hadis-hadis ni. Akhirnya para ulama ini bersepakat, wahai pemuda, kamulah Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan agama ini di atas muka bumi ini, untuk kembali mentadbir alam ini. Kamu mesti dibai'ah.